Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kawan-kawan? Selamat malam. Okey, um, harap-harap semua boleh dengar suara saya ni. Okey. Jadi sebelum kita mulakan, komen dulu sekali, suara dan juga video jelas ke tak jelas? Ada boleh perbaiki ke dan sebagainya? Komen dulu sekali ya kawan-kawan, bagi tahu kita punya video okey ke tak? Suara saya boleh dengar ke tak boleh dengar? Okey. Tawan. Okey, sound check, 1, 2, 3. Boleh dengar ke tak boleh dengar? Audio. Okey okey, Cik Marzuki kata clear. Test kat sini pun ngam. Alright, okey bagus. Terima kasih banyak. Alright, so malam ni kita lagi sekali kita nak buat, review lah. Kita setiap malam, setiap, hari Isnin lah, ini hanya demonstrasi ya. Demonstrasi macam mana kita buat secara yang mudah lah. Cara yang mudah kita buat watchlist, kita guna screener. Okey, sama ada screener dekat website Teropong Bursa, korang boleh dapatkan screener percuma kat situ, ataupun korang boleh guna moving average, ataupun, screener dekat TradingView. Okey, screener dekat TradingView, setting tu saya ada ajar dekat dalam YouTube, boleh tengok. Dan kita just straight away kita review sajalah kaunter-kaunter yang mana kita okey, kita tak okey. Yang okey tu saya punya kriteria sendirilah, dan kita akan excludekan penny stocks. Itu yang paling utama sekali. Saham yang bawah 25 sen kita akan excludekan. Okey, sebab apa ya? Sebab kalau korang tengok Gann Square of Nine, okey, Square of Nine, jap, maybe ada kat sini. Okey, so dekat Gann Square of Nine ni, kau tengok yang sebelah dalam ni, yang tengah-tengah sekali nombor 1, okey. Lepas tu bulatan yang pertama tu 2, 3, 4, 5 kan? Okey. Bulatan 2, 3, 4, 5 sampai 9. Lepas tu bulatan yang kedua 10 sampai 25. Okey. So 10 sampai 25 yang bulatan yang kedua tu, dekat situ sebenarnya uh, kita kira paras resistance yang support and resistance yang agak kuat. Okey. Sebab apa? Sebab dia bergerak satu bit saja dah sampai resistance dia. Turun satu bit dah sampai support level. Jadi ruang untuk kenaikan tu kurang. Jadi saya guna yang ni untuk pastikan yang atas pada 25 sen, sebab bila tengok lepas pada 25 sen tu next resistance dia ialah area 28. So kita ada 2 sen kat situ, kita boleh play around. Kalau nak buat intraday ke apa ke, itu dah mula profit pun dah mula sedap lah. Okey. Kalau nak naik satu bit pun susah, sebab bila dah naik je sampai satu resistance level, payah kita nak trade. Maybe kita kena peram lama yang penny stocks ni. Okey. So tu saya punya penggunaan sendirilah. Okey. Ya, sebab tu saya punya kriteria penny stocks bawah 25 sen tu kita excludekan, sebab kadang-kadang dia susah nak bergerak. Okey, memang ada saya bagi pick up dalam grup dekat 11 sen kalau tak silap saya, sampai 14-15 sen. Tapi tu kena guna kaedah lain lah. Okey, tak boleh nak pakai just simply pakai moving average yang macam ni. Yang tu kaedah yang susah dan dia perlukan pemahaman dari segi filosofi ataupun market movement tu sendiri. Dia tak pakai indikator, tak ada nak pakai benda-benda macam tu lah. Dia just kita faham saja macam mana market bergerak dan kita boleh buat anggaran lah ataupun boleh buat forecast. Okey, tepat jadi tak jadi tu lain cerita. Okey, kalau jadi alhamdulillah syukur. Kalau tak jadi kita cut loss. Dia punya formula dia memang macam tu. Okey. Alright, tanpa melengahkan masa. Okey, terima kasih Dindan ada. Okey. Kita share screen Share saya punya screen. Oh, saya lupa nak buka kita punya kita punya ni lah, yang watchlist punya. Tak apa, kita tengok dulu yang global market dulu. Kita tengok FBM KLCI, kita besarkan ni daily chart. Okay, so semalam saya ada discuss dengan klien ada dengan saya punya client group. Dia dah overshoot dekat sini, lepas tu dia rebound dekat 52 week low lah. Okay, dalam masa 1 tahun yang paling rendah warna oranye ni. Lepas tu dia rebound sampai dekat zone resistance yang kita lukis kat sini ni, yang sekejap ya. Paras yang terendah kat sini kalau tak silap saya. Ni dia. Dekat bulan Oktober 2020. Okay. So kita dah tanda yang tu. Sekarang ni price dia dah bergerak melepasi zone yang tu dan dia juga dah break previous high.
Okay, so ni petanda lah, petanda sahaja. Petanda yang merupakan dia satu signal yang bullish. Okay. So apa forecast yang selepas pada ni? Mungkin dia akan masuk ke zone 1500 ni. So zone 1500 ni dia plus 10%, minus 10%. Okay. So 1500 kat sini dan atas ni 15.15, bawah ni 14.85. Okay, so dia akan masuk dalam zone ni, estimate sajalah. Okay, kalau dia tembus zone ni, kita boleh kata ada kemungkinan besar dia akan tercecah kat sini pula dekat area 1560 point lah, lebih kurang lah kat situ. Okay, kalau tak berjaya dan maybe dia akan turun bawah ni, itu petanda dia mungkin akan sambung lagi turun. Okay, okay, alright. DJI, kita tengok lama tak tengok. Dia mula naik juga, samalah macam KSI kan, dia dah buat double bottom kat sini. Oh, double bottom punya situ. Double bottom, lepas tu dia dah pun cecah target dia X to X, lebih kurang kat situ. Sini ni dia punya neck dia, neckline dah sampai target dia juga kat sini. Okey, sini dia punya paras breakout dia, dan kat sini ialah dia punya target. Okey, dah sampai target dia juga dekat X to X punya pattern. X to X ni cuba tengok ada tak yang sambungan ni. Ni kot. Okay. So dari sini turun, naik, turun, naik, breakout kat sini dan dia capai target. Gitu. Lepas tu dia naik, sambung naik lagi, maybe lah dia akan test previous high kat situ. Okay. So ni kita besarkan sikit, buat warna biru lah. Saya marking, saya suka warna biru. Line besar sikit sebab tak nampak. Okay, ni X to X punya pattern. Kiranya tak tahulah sekarang ni dah close atas pada moving average EMA 200. Okay, kemungkinan besar lah dia akan continue lagi dan dia nak test. Maybe lah test dekat area situ previous high. Kalau naik atas ni baru kita consider dia bullish. Next target dia dekat area 52 week high. Okay, Nasdaq. Okay, kiranya dah bullish lah. Nasdaq ni belum recover lagi lah sebenarnya. Okay, previous high dekat sini. Dia test kat situ saja dan dia rebound. Retrace. Okay, correction. So overall dia masih lagi dalam pattern uptrend lah. Okay, uptrend tak boleh nak lukis lagi. Tapi zone resistance dia ni salah satu zone support level kat sini. Kalau dia break atas pada EMA 50, kita consider dia bullish juga. Nasdaq ni US 500. Cuba tengok VIX, maybe dah turun. Okay. So VIX dah turun, volatility dah menurun lah. Okay. So masa recession kan. Sekejap cuba kita tengok dekat weekly punya. Monthly. Okay. VIX ni indikator keadaan market lah overall. Okay. Jadi kalau VIX ni naik meninggi, menandakan market tu tengah tak stabil lah dan volatile, sangat volatile. Okay. So kalau dia turun tu maknanya market tu lebih stabil lah. Sekarang ni dia mula naik hari tu, lepas tu dia mula turun. Ini monthly punya. Okay, yang 31 bulan habis hari ni lah dia menurun. Jadi harapannya benda ni akan terus turun lah. Okay, kalau dia cecah kat bawah ni memang market kira stable lah. Dia kalau VIX ni naik, market tak berapa stable. UK index dah sampai previous high dia pun patah balik. Okay, tapi dia dekat moving average 50 ni dah mula rebound balik . Nikkei Japan, ni monthly Nikkei Japan macam itulah. Dia duduk di zigzag ni dong, tapi tengah nak bullish juga. Tapi dia agak macam ni kan, dia agak rongak jugalah. Okey. Tak pernah tengok Nikkei ni. Tapi maybe saya pilih chart yang salah juga, tak pasti . Hong Kong Index continue turun, strong, very strong downtrend. Tapi ni saya rasa dia dah duduk dekat level oversold lah sebenarnya. So anytime maybe dia akan ada technical rebound. Okay. USD Malaysia Ringgit 472. Okey, area sini. Kat sini saya ada komen kat sini minggu lepas ke bila dia dah terlalu tinggi lah. Okey, dia dah terlalu tinggi, maybe dia akan mula turun. Cuma dia turun sikit saja ni. Tak tahu, harap-harapnya dia boleh turun untuk buat correction lah. Okey. Lepas tu maybe kalau kita punya polisi yang baru ni lebih user friendly, lebih friendly kepada pelabur, maybe currency kita akan mengukuh kembali lah. Harapannya macam tu lah. Harga minyak $87, saya ada post dekat saya punya personal Facebook. Daripada sini maybe dah paras yang rendah lah. Okey, mana analisis tu? Tu dia, dah keluar. So maybe dia dah sampai kat sini. Dekat zone ni saya ada highlight lah, kemungkinan besar dah habis
wave penurunan ni, lepas tu maybe dia nak mula wave ke-3. Itu anggaran sajalah, tapi untuk confirmation dia kena breakout atas ni dulu. Okey, atas 93 tu confirm lah ada apa kemungkinan besar dia akan pergi lagi tinggi. Okey. So sekarang ni masih lagi dalam indication, masih lagi dalam apa dalam zone yang belum tentu lagi. Tapi dia dah agaklah kat sini dekat bottom. Maybe dia naik sini, kalau dia breakout kat sini baru confirm benda ni mungkin wave ke-3. Kalau tak dia mula turun bawah daripada ni, bawah pada 81 ni, calculation saya punya elite wave count ni kena recount semula. Tapi untuk long term kat sini wave 4 ni, wave 4 kat sini dan wave 5 sekurang-kurangnya dekat area sini. 130 previous high itulah sekurang-kurangnya lah. Maybe juga dia akan jadi truncated, maybe dia akan bawah daripada wave 5 ni. Tapi tengoklah bila 1 2, lepas tu kalau 3 dah ngam, maybe 3 dia akan naik lebih sikit, 4 turun dan 5 kat sini. Ataupun maybe 5 dekat area 110 macam itulah. Tak pasti lagi kita tengok. Okay. So ni untuk crude oil tak sesuai lah untuk trader intraday semua tu. Kalau buat swing trade then yes. Okay, saya ada position juga kat sini. Okay. Dan itulah gold. Gold makin turun. Ada double bottom kat sini. Double bottom ini bahayalah. Okay. Double bottom yang belum confirm lagi. Okay, dia naik, turun. Kalau price ni dia terus turun lagi bawah pada 1600 19 ataupun 20 ni, kalau dia turun bawah pada tu, kemungkinan besar benda ni akan turun lagi jauh. Okay, sebab ni pun macam dah medium term punya pattern juga ni. Okay, tapi tak tahulah, saya rasa maybe akan ada technical rebound sahaja. So selagi dia bawah pada EMA 200 ni, kita consider dia bearish sajalah. Okay, dan lain-lain. Okay, so jom kita tengok kita punya ni. Date kita buat hari tu 17 dengan 24, 2 minggu lepas dengan minggu lepas. Okey, 17 dulu tengok. Market kita 17 hari bulan 10. Ni dia, 17 BTF. Ini kita buat jom cari counter ni yang forecast screener MA5 1050 tu lah. Dan ini saya punya VIP group lah. Okey, so kita tengok indikator pakai website dulu. Screener website. So kita tengok nombor 1 Super Max. Betul Super Max. So 17 hari bulan 10 kita kena zoom sikit lah. 17 kat sini. Okey, lepas tu dia turun. Zap turun. Open price dia kat sini. Okey, so open price itu naik. Ni kira momentum lah 1 2 3 zap naik, lepas tu tak jadi. Dia test untuk seller lah, tapi unfortunately seller ramai lagi yang market. 1 2, lepas tu hari ketiga lagi sekali. Lepas tu dia dah mula naik. Jadi kita punya maksimum lah profit daripada entry kat situ lebih kurang dalam 14 bit ataupun 7 sen, lebih kurang dalam 7.7%. Okey. Janji korang apply trading plan yang sesuai lah. Yang sesuai pada saya ini, kita pakai momentum. Ini volume candlestick besar ni dengan volume, kita ambil open price dia. Itu yang minimum lah. Dia similar to box trading punya style. Kalau nak lebih selamat, ambil yang lowest candlestick itu. Okay. Tapi saya suka pakai open price lah. Okay. So ni, okay, jap, kita screenshot dulu. Okay, tengok. Jap, tepek dulu sekali. Okay, ni kita punya result Super Max. Okay. So kita punya target melebihi lah, kita dapat lebih pada 2 bit ataupun lebih pada 1%. Kita tukar color biru lah. Favorite color. Ngam. Harta Lega 17. Okay, 17 kat situ. Okay. Ni 17. Lepas tu highest kat situ lebih kurang dalam 3%, 52 bit. Banyak lah. Okay. So kita punya trigger kat sini, tapi dia turun bawah pada, dia closing almost lah ataupun dekat moving average 10. So candle yang besar momentum sebenarnya kat sini. Okay. So naik sini. Dan dia turun, kalau turun ni turun berapa bit? Sini dia turun, not this one. Daripada sini turun, so position korang paling maksimum masa tu 8.6%. Sekarang dah 13. Jadi kena timbang risk reward
masing-masing. Saya punya trade biasanya lah maksimum saya bagi rugi lebih kurang dekat 10%. Itu yang paling itulah. Tapi saya punya normal cut loss level lebih kurang 3% macam itulah. Okey, kadang-kadang cecah juga 5-6% rugi tu. Sebab itulah, sebab tak berapa nak confident benda tu. Rasa macam boleh naik lagi kan. So dia turun-turun dan 5% tu memang dah, kalau plan untuk intraday ataupun short term trade, 5% tu memang maksimum lah. Okey, tapi kalau kita ada masa, ada ruang, modal pun ada, kita tak kisah macam tunggu lebih sikit, konsep je 10%. Okey. So ni 13%. 6. Okey. Yang pentingnya guna screener ni kena ada trading plan. Sebab ini screener yang ni kita tak bagilah sampai dengan trading plan dan sebagainya, sebab benda tu akan bagi investment advice. Ini hanyalah technical screener saja, tapi kita tambah perencah-perencah yang kita punya sendiri. Jadi korang kena nilai sendirilah. Okey, jadi kita tunjuk result saja. Okey, 17 kat sini cap plus. Sini 17 open price ataupun closing price lah hari Isnin. Lepas tu higher sekarang dah 25%. Okay, so cut loss dia kalau nak ambil yang ni pun boleh, ataupun ambil yang ni lah, yang ni besar sikit. Tapi yang ni macam 50-50 lah, slightly berisiko. Okay, sebab candlestick macam tu. Okay, maybe saya boleh tutup kot candlestick hitam. Hitam ni saya punya indikator sendiri. Tuan Pengurusan tolong develop, dia price and volume punya indicator. Okay, so bila ada keluar hitam ni, dia basically dia indicate ada potential large movement lah yang akan keluar. Macam bawah-bawah ni kan, ini pun dia keluar dah hint. Ini pun dah jadi. Lepas tu ini rupanya hint lagi satu candlestick yang macam ni. Lepas tu yang ni pun rupanya hint next candle. So ni hint, zas naik. Macam tu lah. Okay, so yang ni ada dekat website Teropong Bursa kalau nak langgan, tapi dia candle, dia indikator yang simple macam ni saja. Okay, cuma nak kena faham lah konsep momentum tu. Okay, so cap plus 6, kita dapat 25%. Yang ni kita punya screener yang saya share dekat dalam website iaitu yang ni, teropongbursa.my/screener. Ini kita refresh, nanti kita akan ambil daripada sini juga nanti untuk kita review. Oh, dah malang sekali. Okay, kita tengok 17 kat sini 17 closing, sebab kita screen benda ni malam. Saya recommend buat screening ni petang pukul 4 ke 4.30 supaya ada peluang untuk trade. Okay, kalau ambil kalau dah buat screen malam, besoknya itu baru boleh trade. Jadi kadang-kadang besok dah gap up macam ni. So decisionnya apa? Tak tahu. Ada setengah orang nak kejar harga, setengah orang dah beli lepas tu dia turun menyesal kan. So saya punya cadangan beli sebelah petang. Kalau korang follow page Facebook page New Trader You yang Steve Burns punya tu kan, dia pun guna strategi yang pre-closing. Okay, sebab pre-closing tu harga dah tak nak berubah dah, dan dia itu adalah candle yang kita boleh assume dia akan maintain macam tu dan kita boleh decide. Sebab kalau tak, sebab candle dengan price and volume dia akan jadi lebih kurang sama dengan closing. Jadi sebelum dia close tu, kita dah anggap 4.30 tu memang dah final lah candlestick macam tu. Tapi kadang-kadang accident boleh happen juga, boleh jadi juga. Okay, kadang-kadang tiba-tiba kena dump pukul 4.40, 4.45, kadang-kadang 4.50 price kena dump. Ada juga. Okay, tapi overall lah daripada saya punya experience, benda tu jarang sikit lah berlaku. Okay, jarang. Kalau bernasib tak baik sangat je baru kena lah. Okay, so sebab tu saya suka strategi pre-closing ni. Okay, sebab dia sangat konsisten. Okay, sebab kalau kita beli tengah-tengah pukul 11 ke, pukul 2 ke, pukul 3 ke, masa tu market volatile, market tengah gerak. Okay, so dia boleh naik banyak dan dia boleh turun banyak juga. So kena korang faham dia tu lah. Sebab trading dekat paper trade, tulis harga, tak tengok market actual movement, kita tengok based on benda yang dah siap. Market live trade, benda yang belum siap. Kat situ korang nak kena decide. Sebab tu bila kita dah petang, baru kita boleh anggap benda ni dah siap. Kalau tak pun dilari sikit-sikit, maybe 1-2 bit dia akan bergerak area situ. So kita boleh conclude benda tu dah siap dan kita boleh decide. Sebab tu kita boleh beli sebab market belum tutup lagi. Okay, so ini 17 kat sini lebih kurang dalam maksimum 16% dapat, lebih kurang dalam 14 bit. Okay, kat sini korang carilah korang punya trading plan masing-masing. So sama ada nak exit on the first red candle ke, ataupun bila dia keluar separuh daripada candle yang momentum ke, macam manalah, buat closing bawah moving average 5 ke, semua tu boleh pakai. Okay, guna trading plan masing-masing. Sebab itulah yang
paling baik. Kalau tak tahu, pakai je dulu yang moving average yang simple ni dulu. Okey, yang saya ajar dekat Facebook, dekat YouTube. Hexcare. 17. Okey. So 17 ni dinaik sikit saja. Next day saja. ZAS maksimum lebih kurang 4%. Lepas tu price turun. Ini kalau macam ni kau boleh trade dekat lower time frame. Contohnya maybe ni saya punya favorite lah, 30 minit. 17 Oktober. Okey, sini So petang tu pukul 4.30, 16. Oh ni. Okey. So dia ada price melemah lah sikit kat situ, kita tengok Yang ni strong. Okey, lepas tu dia stable, dan yang ni dia keluar naik ni pukul 9 pagi naik, dan dia turun di doji kat situ dengan volume yang besar. So ni probably dah mula keluar sell signal lah. Okey. Jadi kalau siapa-siapa yang memang nak target sikit-sikit saja dalam market, benda ni memang masih lagi boleh take profit. Okey, korang queue siap-siap berapa persen, 1%, 2%. Okey. So yang ni pun jadi juga, tapi tak berapa strong lah. Okey, sebab satu hari saja naik. Okey, sorry, balik pada daily. Kalau ada soalan boleh ni boleh letak kejap lagi ke pukul 10.30, 10.40 kita akan baca tapi sebelum bertanya, pastikan korang share dulu live ni supaya dekat nama korang nanti ada tag sharer. Jadi saya akan fokus kepada siapa yang ataupun kawan-kawan yang share dulu. Okey, ni daily 17 kat sini, tu dia. Okey. Seasonic, ZAS, highest, lebih kurang situlah. Okey. Trending up. So itu lebih kurang dalam 11%. Sekarang ni lah sampai the highest point 28 bit naik 14 sen. Okay. Strategi yang saya guna untuk screen ni benda yang simple saja, tapi kita tambah perencah-perencah sendirilah. Okay. Jadi korang kena make sure ada trading plan, itu saja. Entry kat mana, exit dekat mana. Yalah, exit kan ada dua. Dia target dengan rugi. Loss kita target kat mana. Alright, ni 17. Lah, yang ni tak berapa nak jadi. Okay. So dia closing price kat situ, screen kita. Lepas tu next day saja dia naik, tapi kita dapat lebih kurang 4 bit ataupun 3%. Kalau satu hari target 1% ni, insyaAllah boleh dapat lah sebenarnya. Okay. Tapi kalau macam ni, minimum lah. Okay, minimum jadi. Okay. Kita tanda yang tak jadi tu, yang terus tak naik bit the previous high. Okay. Opcom, sebab dalam 3 minggu lepas banyak counter kita yang pangkah yang tak jadi. Sebabkan announcement tu lah, announcement PRU. Opcom 14, 17 kat sini. Okay. So 17 kat sini berapa tu? Closing dan highest. Okay, so lebih kurang dalam 11 ataupun 12% lah. Sekarang ni 20 bit. Okay, sekarang ni dia tengah turun. Tak kisahlah strategi macam mana, tapi kalau boleh cari yang moving average 10, itu yang paling simple. Swing trade lah, swing trade. Ini baru satu screener yang BTF tu, ada 4 lagi screener. Kita ada advance punya, okay, pre-closing, yang ni style macam BTXT dah, dan yang ni T0. Yang ni pun best juga. Dia akan carikan counter yang trigger hari ni T0, kita monitor untuk 5 ataupun 10 hari. Memang kau. Okay. Maybe saya akan cuba tukar untuk ni lah, untuk pakai indicator ataupun screener lain pula. Okay, ni kosan 17 kat sini. Okay, highest dia sekarang ni lebih kurang ada 6%, 6.8 ataupun 7% lah. Okay, 16 bit. Yang ni tak ada candlestick hitam ni, tak price volume. Kalau nak boleh pakai kat sini, dah kena cut loss awal-awal. Okay, kalau cut loss kat sini berapa persen? Entry situ, exit sini 4.8%, lebih kurang 5%. So yang ni risiko 5%. Oh, tapi ni kena cut loss kan. Dia naik sampai 6%. Kalau yang bawah ni, okay, lebih kurang 7%. So kat sini ni risk reward dia masih lagi kurang daripada 1. Okay. Dia akan pakai ni. Momentum punya candlestick ni dia pergi test dekat area situ, open price yang ni. Okay. Kalau nak indicator ni, nanti boleh masuk dekat website Teropong Bursa, dekat shop Teropong Bursa, ataupun WhatsApp saya lah. Okay. Dia akan baca ikut volume ni.
So Kosan ni lebih kurang dalam 6.8%. Okay, dan last sekali B Auto. Ni kita review 10 saja tau. Sebab kita pun tak ada masa banyak kan. 17 kat sini. Okay, closing price kat situ candlestick merah. Lepas tu naik maksimum dalam masa 3 hari tu naik 2%. Lepas tu hari ni saya agak terkejut jugalah. Naik lagi hari ni B Auto sampai 4%. Okay. Kat situ. Kalau market structure punya support level, sinilah yang paling rendah. So dia test juga kat situ. Okay, market structure ni korang kena bagi saya lah, siapa yang nak buat nak buat serious trading, probably boleh cuba kaji pasal price and volume. Naked chart lah orang kata kan. Okay, kalau boleh lah. Okay. So ini structure dia dah breakout. So ikutkan yang ni dari segi teknikal dia dah mula bullish lah. Dia dah breakout previous high. Dan ini kita consider dia uptrend. Okay, so daripada sini ni ada yang naik banyak dan naik sikit dan basically semua naik. Okay. Jadi siapa nak boleh masuk dekat website ni, korang just klik register troponbursa.my/register ataupun lepas dah register tu korang akan dapat free tak silap saya 5 kot. Okay, 5, dan kalau nak lebih lagi benda ni korang boleh subscribe hanya pada RM29 sebulan sahaja. Okay, dekat website Troponbursa shop.troponbursa.my kat sini Okay, ada akses untuk langgan. Okay, next. Okay, kita dah tengok tadi 17 yang ni. Kita tengok kita punya yang kita pilih secara manual. Okay, banyak sikit Kita buat laju sikit lah. Ini Supermax kita dah tengok tadi. Wydad kita dah tengok. Cheetah. Ni 17 punya. Maybe saya akan tunjuk jugalah apa yang trigger dalam grup VIP Tengoklah. 17 kat sini. Oh, yang ni kira gagal lah ni. Lebih kurang ada 3.5% je tapi naik sikit saja. Okay. Tapi benda ni masih lagi ini kira sideways lah. Okay, sideways. Daripada sini. Sorry Oh. Boleh lah. Ini kira masih lagi sideways. So, dia dekat zone kat sini. Okay, so ni kita kira gagal lah ni Cheetah ni. Okay, ataupun belum gagal lagi tapi dah lebih tempo lah. Okay. XK dah jadi. Dah kita tengok tadi sini. Highest. Mestron hari ni jalan. Okay. So kita pilih dekat minggu 17. 12. Okay, 17 kat sini. Okay, dia dah jalan lagi. Ni rezeki lah. Tapi siapa yang ni counter ni bahaya sikit Siapa yang ada saya recommend letak stock limit order in case benda ni kena dump. Okay. Seasonic 17 sini. Okay. On. X in 17 kat sini. Jalan nampak Zas. Rezeki. Ni semua rezeki. Yang penting kita follow the trend. Ini teknik yang paling simple. Pakai moving average je. Cuma nak pilih-pilih counter tu jelah. Okay. Pilih counter pun saya akan tunjuk insyaAllah. Sebab tu dalam list yang screener ni, kan, above 5, above 10, above 50 ni, saya tak pilih semua. Sekejap ya. Apa ya? Okay, JSB sini 17. Okay, trending up. Ni 11% lah daripada kita punya trigger. Kosan 17 kat sini dia turun dulu lah. 1, 2, 3, 4 hari dia turun. Sebelum dia sambung naik. Okay. Sun E-Metal. Oh, E-Metal masih lagi sideways Naik sikit saja ni dan belum breakout previous high. Ini dah 52 week high juga. Okay. Yuli, yes. 17 kat sini. Sekarang dah highest lah. Okay, kita ambil kat situ lebih kurang dalam 14%. Okay, dia dah breakout previous high yang saya tanda X ni. Okay. Microlink
Rezeki lah boleh dapat counter macam ni kan. Zas harga naik daripada sini 17. Okay. Kita up sikit. Ya, tu dia 30%. Tak susah ya trading ni. Cuma kita kena fokus jangan fokus kepada nak dapatkan result tu. Okay, fokus kepada nak dapatkan kaedah ataupun fokus pada perbaiki kita punya proses. Proses kita buat decision, proses kita decision kita nak analyze, decision kita nak beli, decision nak jual. So kita perkemaskan proses tu, insya-Allah trading kita akan jadi lebih baik. Sebab benda ni minta maaf cakap dia nampak macam senang tapi tak adalah senang sangat. Okay, bila kita dah faham saja baru benda ni jadi senang. Termasuklah dengan nak cut loss, psikologi tu kan, kau menjaga money management dan sebagainya. Okey, 17 kat sini trigger naik sikit saja. Ni dah berapa hari ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ini dah 9 hari. Dia dah duduk dekat MA 200. Okey. So yang ni kalau saya monitor lah. Okey. Ada okey, monitor je lah. Itu je lah. Okey. HH Group 17. Dekat paras yang tertinggi dah. Okay. So naik sikit saja, lepas tu dia dah mula turun. For retracement, dia test moving average 50 kat sini. Test moving average 50 kat sini dan dia mula naik. Tapi kita belum tak boleh nak kata dia bullish lagi. Sebab ni dia dah retracement, dia technical rebound. Kalau dia breakout dekat atas ni saja. Kalau dia breakout dekat atas ni saja baru kita consider dia bullish. Okay, sekarang ni technical rebound, maybe kat sini dia mula rebound ataupun dia cecah kat sini sebelum dia turun balik. Macam itulah. So kalau orang trade counter-counter macam ni, fokus kepada short term trade saja, intraday ke BTST ke ataupun short term swing trade, maybe guna lower time frame. Okay. So kat situ baru boleh swing ikutlah 30 minit ke apa ke, follow the trend kat situ. Kalau keluar side signal terus cabut dulu. Okay, sebab benda ni belum break ataupun belum strong uptrend lagi. Dia just fasa retracement. Dia uptrend, overall ni uptrend, fasa retracement dan kat sini dia technical rebound. Okay, kalau dia breakout kat sini, barulah seluruh chart ni kita kata dia uptrend. Okay. MTEL, oh ini saya tak trade langsung. Okay, dia tak boleh nak beat previous high ni, dah mula turun. So ini kira gagal lah. Okay. Kat sini dia masih lagi strong pada masa tu yang kita jumpa tu. Lepas tu dia mula turun, naik high kat sini dan dia mula turun. So kat sini ni paras yang tertinggi. So paras tertinggi yang ni lebih rendah daripada ni, kita consider dia mula melemah. Mula melemah. Macam itulah. So maybe dia turun, lepas tu naik sampai dia breakout kat atas line ni. Next target dia kat sini dulu. Okay, BJ Food. Okay, 17 kat sini naik sampai highest kat situ lah. Kita tanda sikit. 17 highest. Okay, 12% dari situ. Dan last kali PJ Bumi. Oh, dah ada. So highest dia kat sini. Lebih kurang dalam 30% juga. Okay, daripada kita punya trigger pada 17. Okay, jom kita tengok lagi 24 hari bulan . Okay, 24 hari bulan. Kena tengok yang VIP ni dulu. Cuba tengoklah VIP. Sebab benda ni pun dah lama kan. Okay lah. Okay, so kita ada Taan. 17 hari bulan. Okay, so kat sini. So kalau macam ni saya ada bagilah. Sekejap saya cuba tengok. Macam mana kita bagi. Ni untuk saya punya klien yang dalam buka akaun sedia dengan saya akan bagilah benda macam ni. Okay. Bagi tahu untuk exit. Okay, nak start untuk dia pergi sideways saja, tapi bila price dah move sideways instead of down, petanda support strong. Maybe nak pergi rally lagi. Okay. Saya dah miss juga tak ni Jumaat hari tu tak keluar BTST above RM3 as per filter. Sorry, ni bila ni? 14 bulan 2. Jap. 17 bulan 10 tak ada ke? Cari Taan. EANN. Okey, ni dia. So 17 ni dia.
Okey, tahan limited uptrend, technical rebound, current 346, support 330, RMAX. RMAX ni ialah resistance maximum. Kita target dekat moving average 50. So sekarang dah sampai. Okey, so 17 kat sini. Kat sini. Lepas tu next target, oh sorry, ni next target dia ialah moving average EMA 200. Okey, so daripada sini dah jalan, kita update lagi dia punya tu. Once dia dah breakout ni, sepatutnya dia akan continue naik. Sepatutnya lah. Okey, dan dia bernasib baik dia continue naik test dekat EMA 200. So kalau dia boleh breakout kat atas ni, ada petanda dia mungkin bullish. Contohnya macam ni lah. Yang dia once dah breakout ni, dia dah kira bullish. Tapi dia unfortunately benda ni masih lagi strong downtrend, dia sambung turun balik. Jadi kat sini ni kita boleh panggil dia fake breakout. Okay. Yang pentingnya kita beli dekat area bawah-bawah. Tapi kat bawah tu pun dia tengah menaik. Korang tengok ni. Kalau saya klik sini kan, tengok naik. Zap terus macam ni kan. Tak ke seram. Ni harga dah naik kan. Orang kata ni harga dah pucuk, harga dah pucuk. Okay. Tapi kalau kita tengok dekat daily chart ni, dia masih lagi dekat sideways. Dia masih lagi, dia tengah downtrend, naik, sideways dan dia mula breakout. Dah mula nak move ke atas. Okay. So, analisis chart guna price and volume memerlukan masa. Sebab benda ni dia bukan indikator yang simple, dia memerlukan kefahaman juga. Jadi siapa yang nak kena ada, siapa yang ada lama dalam market, banyak kali tengok chart, banyak berfikir, insya-Allah akan dapat. Tapi kalau tak boleh nak tu, dah terpaksa guna indikator, terpaksa guna lain-lain lah, info lain-lain untuk dapatkan pemahaman tu. Tapi saya memang sukalah. Kalau price and volume ni saya belajar bila 2017 ke macam tu kot. Ke 2016. Lebih kurang 2016 lah. Sebab saya start trading 2014 ni tu. Lebih kurang dalam 2 tahun tu, towards the end tu saya dah mula dapat. Saya mula faham lah. Jadi masa tu lah belajar Elliott Wave lah, belajar price and volume, belajar momentum trading. Masa tu kita punya pengalaman tu dah cukup untuk memahami ilmu yang level tu. Okay, jadi kalau boleh je, ada banyak kelas-kelas yang orang buka kan untuk belajar momentum, belajar tu, belajar ni. Tapi kalau kita sendiri kita tak ready, kita tak ada pengalaman yang cukup untuk memahami benda tu, agak susah lah nak faham. Jadi diri kita belum ready lagi. Okay. So GCAP ni gagal 17. Sorry. 17 kat sini naik sikit saja, itulah. Okay. Microlink kita bagi 17 juga. Okay, situ SMI. Apa jadi ya? 17 dekat situ. Oi, bahaya dah ni. Okay. Dah mula turun, lepas tu naik balik. Ni tanda-tanda lah ni. Tanda-tanda mungkin benda ni dah mula gagal. Kita tengok pembentukan dia lebih kurang je sama kat sini. Dah naik, lepas tu zap turun. Ni, zap sekali turun. Lepas tu naik sekali lagi, lepas tu terus. So siapa yang ada kat dalam, pastikan korang ada stop limit order terus. Okay. So ni gagal lah kiranya. Seasonic 17. Inilah. Okay, daripada sini. XK kita dah tengok. Jadi mana 17? Kat sini. Oh, sorry, tak jadi. Ataupun di CP-CP je lah. Kat sini 17, naik sikit saja satu hari. Tapi overall benda ni masih lagi trending. Okay, dia tengah short term ni, dia dah technical, dia dah mula trending up kat sini. Ataupun macam ni. Korang boleh pilih lah. Okay. Once benda ni dah trending up, dia petanda lah dia nak reverse. Yang ni sama macam tahan tapi belum lagi. Okay, kalau tahan tu dia dah breakout kat atas ni tadi. Kalau dia dah breakout atas level 49.50 sen ni, dia dah breakout new high. Dia dah buat new high, dia dah breakout previous high. Benda ni akan jadi uptrend. Okay, cuma kat sini dia dah dia dah sampai paras yang tertinggi pada masa tu dan dia mula retracement. Okay, ni Supermax dah kan. Okay, Kepler dah, kita dah discuss yang Kepler ni tadi. Okay, itulah dia. Advanta tak ada kan. Ni pun kita tengok 17. Oh, Advanta ni masih lagi dalam zone sideways kat sini. Okay, besarlah zone dia daripada 76 ni sampai 61. 61 sampai 76, itulah bawah pada EMA 200. Benda ni masih lagi sideways. Kalau dia breakout kat atas ni baru kita consider dia bullish. Jadi Advanta ni related to healthcare. So kalau COVID cases ni bertambah lagi, ada chances lah benda ni nak breakout ke atas. Okay. HLT pun related to healthcare juga, tapi tak berapa strong lah. 17 kat sini
satu hari saja naik dan dia sideways. Okay, ni kira sideways. Kalau dia close atas pada moving average EMA 200 ni maybe ada lebih sinar lah. Okay. So tapi kita janganlah doa COVID cases naik Kalau ada kantor-kantor yang healthcare ni janganlah doa cases COVID tu naik. Kita doa saham kita sajalah yang naik. Sebab kalau COVID naik tu semua orang susah lah. Okay. Okay, SFP Tech 17 kat sini. Okay, dia ngam-ngam masa dia mula rebound. Kat sini ni price mula rebound daripada moving average 50. Kalau kita sentiasa perhati counter tu, kita akan nampak. So bila kita nampak je kita boleh decide lah. Okay. So ini screener ni memang yang ni yang saya punya VIP ni tak ada pakai screener yang automatic semua tu, memang kita trigger secara manual. Okay, manual. So kita monitor lah market tu, cari jumpa. So bila jumpa kita tengok keadaan okey, dekat chart ni semua okey, barulah kita bagi dekat dalam grup. Alright. Okay, UMW 17 kat sini sebab volume besar ni volume besar dan juga so ni pada saya lah masih lagi sideways. So dengan harapannya dengan volume banyak ni maybe dia harapannya untuk pergi jauh lah. Okay, tak tahu boleh pergi ke tak. Okay. Petanda-petanda dia adalah contohnya macam ni uptrend dan sekarang ni price dekat previous high ataupun 52 week high. Once dia dah breakout kat sini baru kita consider dia bullish. Okay. Ni Hang Seng apa pula Hang Seng ada kat sini. Okay, ni kita macam mana bang? Okay, delete. Boleh. Oh, X. Dah. E-frame satu lagi. Okay, E-frame 17 kat sini Okay, sebab kita yang saya guna trigger dekat smaller time frame, dekat intraday, dekat dalam platform lah, kita just cari jumpa. So jumpa bila kita tengok dekat sini kita nampak dia sideways. Sekejap ya. E-frame 17. Ini dia. Inilah contohnya. Okay. Esok trade lagi 17 bulan. E-frame potential operator test hari ni. Ni benda-benda macam ni yang saya pakai, tak ada pakai indicator dah boleh parking dulu, #beli peram. So siapa-siapa yang ada nampak benda ni, saya tak assume ataupun kita tak anggap dia akan bergerak dalam masa terdekat lah. Okay, maybe akan makan masa 2-3 hari sebelum dia jalan. Tapi petanda yang benda ni nak jalan ada. Okay, so dekat daily chart sideways hari ni T0 monitor up to 10 plus T plus 10 idea bla 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 macam itulah. Okay, so siapa yang tak ada account CDS lagi memang boleh teruskan contact saya untuk buka account dan boleh request lah nanti. Saya punya support group ada banyak, ada dekat Telegram, ada beberapa untuk trader baru special punya, untuk trader lama yang active trade yang lain. Kita ada satu group yang lebih 400 orang lah yang aktif. Okay, lepas tu ada lagi satu dekat Facebook. Alright. Okay, dah habis. Kita tengok, dah 2 jam lah. Okay, jap. Kita tengok satu lagi lah, 24 bulan. Jom cari counter. Bukan. Kita tengok yang screener BTF. Ni senang, kita buktikan. Okay. Tengok Hex in. Sorry ambil masa pula. Okay, Muhammad Hidayat tanya Solution okay kah? Okay. Macam tu je lah. Solution memang dah bagi awal tadi dalam support group saya. Okay. So kita ada Jaidam lagi sekali ni, siapa ni? Syahrudin. Okay, Syahrudin share dulu baru kita tengok. Hex in kita punya trigger 24 ke 21. Oh ni 24 kat sini market kita cuti 24 bulan tu. Okay. So kita tengok dekat 21 lah. 21 hari Jumaat, 24 tu hari Isnin. Apa cuti di Bali ke apa Okay, kita ada cuti kat situ. Lepas tu tengok naik, alhamdulillah rezeki. Ni pun sekejap saya screenshot jap. Jadi kita ni screener ni jangan lupa benda ni free saja korang boleh boleh masuk daftar, lepas tu dan terus kita baru ada ni lah, ada kena boleh subscribe kalau nak. Okay, so ni kita punya indikator nombor 2, list nombor 2. Okay, Hex in dah, Supermax dah, Widat dah. Widat belum. Widat 24 kat sini. Naik sikit sajalah yang tu Okay, naik situ berapa bit tu? Kalau lebih pada 1% kita ambil lah. 2 bit saja. Okay, so ini tak jadilah. Sorry, Widat kita pangkal 2 bit saja susah lah nak take profit. Okay, sebab biasanya kalau account korang dengan M+, dia naik 1 bit tu break even dulu kalau beli 100 lot lah.
naik 1 bit break even, bit yang kedua naik 1 sen lah, total naik 1 sen untuk kaunter yang bawah RM1, naik 1 sen basically apa dah mula profit. Gitu. Okay, hibiscus 24 kat sini. Tengok dia mula ni yang kacau hari itulah ni. Yang ada orang tanya saya pun cerita macam-macam tapi dia tak related to chart pun. Okay. 24k kat sini lah. Sebab hari cuti 24 tu. Kalau kita tengok dia tutup dah mula. So berapa gini kat situ. Sini daripada Jumaat sampai highest 4% 9 bit. Okay, ngam. Dalam market kita ni target sikit-sikit dululah. Okay, sebab kalau nak target banyak takut tak dapat. Okay. Pada saya low hanging fruit itu lebih baik. Yang mana yang senang ambil je dulu sebab kita bukannya handal sangat dalam market ni kan. Kalau terror tak apa, ambil nak target 30%, 40% sebulan pun tak ada hal. Okay. Yang tak terror ni lah macam saya ni. Okay, 21. Okay, kat sini 25. Alright. So kita tengok. Oh, highest 25%. Okay, plus. Okay. So ni yang kita trigger 24 hari tu. Harta lega pun dah tengok. Okay, plus. Okay. Harta lega pun okay. Okay, profit kat situ. So 25 kat sini. Okay. Tenko. Okay, sini ngam. 8 bit 9 bit. Okay. CS Scenic pun kita dah tengok jadi tadi 25 kat sini. Zap. Lebih kurang dalam. Sekejap kita ambil ni 25 21 closing price kat situ. 24 bit. Ngam. Okay. Saya punya backtesting data yang kita ada lebih kurang dalam 1500 data. 80% success rate untuk ni. Tapi kalau kita ambil sampel yang kecil macam ni 10, kadang-kadang kita akan dapat 100%. Tapi saya tak boleh lah nak kata macam tu kan sebab sampling kecil. Saya ambil sampling lebih kurang dalam 1500 data tu, success rate 80%. Okay. Yang ni kita ambil 10, kadang-kadang kita dapat 8 yang jadi, kadang-kadang 9, kadang-kadang 10 yang jadi. Sebab apa? Sebab kriteria yang kita set tu memang dah yang terbaik yang saya boleh bagilah. Okay, sebab benda ni bukan sekadar technical indicator dekat chart. Dia ada resepi lain yang kita masukkan. Okay, kalau dekat chart saja memang kau tak akan jumpa ranking dengan figure yang macam ni lah. Okay. Alright. Hexstar. Ni 21 kat sini. Kadang-kadang pada pendapat saya lah, saya pun lebih fokus kepada kaunter yang harga mahal sikit sebab kalau kaunter tu harga mahal, modal untuk orang manipulate kaunter tu akan jadi besar. So bila modal untuk manipulate kaunter jadi besar, orang tak berapa nak suka lah. Betul tak? So dia akan avoid kaunter-kaunter macam tu. Sebab tu kita tengok ada kaunter-kaunter yang harga RM2, RM3, RM5 tu harga dia terus naik dan naik. So memang dah macam dah tak ada orang nak kacau lagi dah. Kalau ada orang jual pun maybe jual 100 lot ke, harga dah turun-turun sikit kan. Tapi biasanya tak ada yang kena dump. Itu kelebihan dia. So janganlah takut nak beli kaunter yang mahal ataupun kaunter yang mahal sangat. Dan jangan rendahkan diri kita sangat kata kita orang biasa tak mampu nak beli. Sebab kalau kita tak mampu nak beli, kita beli fokus yang murah. Kita beli, kalau kita pergi pasar, kita beli ikan yang buruk, boleh makan tak? Makan pun silap kena keracunan. Kau nak ke macam tu? Okay, ramai orang tak boleh nak relate benda ni. Sebab saya punya klien pun adalah beberapa. Dia sentiasa fokus yang kaunter harga murah. Sebab itu saja. Sebab dia beritahu saya itu saja yang dia mampu beli. Tapi minta maaf cakap, benda tu adalah mentaliti yang silap. Okay. Kalau korang boleh beli satu lot saja pun, beli je satu lot. Sebab kita, tapi strategi lain lah, kena fokus untuk melabur, bukan untuk trading. Sebab satu lot ni kadang-kadang susah nak break even. Tapi kalau melabur tu, kita beli satu, konsisten, insyaAllah benda tu long term, kalau kita pilih kaunter yang betul lah. InsyaAllah long term benda tu naik, dividen dapat dan sebagainya. Okay. Jadi, jangan terlalu fokus nak beli kaunter murah. Okay, kalau nak murah, kau trade structured warrant. Yang tu memang sempoi nak trade. Okay. Okay, last sekali Mestron. Ini pun semua yang menjadi alhamdulillah rezeki. Hexstar dan juga Mestron. Okay, macam. Ini 9 daripada 10 yang jadi dan naik banyak. Okay, nanti saya share. Okay, so kita tengok tanpa melengahkan masa. Soalannya nanti saya tengok. Okay, siapa-siapa yang ada soalan, tolong share dulu live ni. Share dan korang komen lagi sekali dekat dalam ruang komen ni. Okay, nanti nama korang akan keluar, share.
So saya refresh. Kita buat satu watchlist baru. Okay, tak sempat lah kita nak buat watchlist yang pakai MA5 1050 ni. Kita bagi nama dia hari ni 31 10 22. Oh, kita rename. Okay, kita bawa nama BTF lah. Okay. Okay, basic travel. Oh, ni kita ada top glove harta K plus MyEG. Okay, masukkan. Top glove K plus harta MyEG. Ini harta nombor 2 Harta K plus MyEG. Hex in Supermax Tenko. Hex in Supermax Tenko. Kena ingat ya, counter-counter yang kita discuss hari ini bukan recommendation untuk beli ataupun jual. Okey, hanyalah untuk demonstrate teknik yang simple sahaja kita dah boleh buat duit. Okey, iaitu trend following. Okey, ataupun inilah kita guna screener ini Tenko Axiata Solution dengan CS ini. Axiata Solution. Okay. So kita tengok jap. Solution ni tak ada orang tanya kan. Okay. So yang ni berisiko. Okay. Tak ada masalah nak trade. Okay. Kalau kena dengan strategi korang, contohnya nak swing above moving average 10. Yang ni boleh lah. Okay. Cuma yang ni maybe saya rasa dia akan sideways ataupun dia turun dulu retracement. Sebab apa? Sebab benda ni masih lagi downtrend bawah pada EMA 200. Ini yang paling utama. Yang tu. Okay. Kena berhati-hati. Kalau kena dengan trading plan, semua benda boleh jadi senang. Okay. So kalau macam ni dah on, tapi kena tunggu lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hari ke-8 baru naik. Okay. CSNIC ni pun okay, kena hitam tu, power agak. Okay. Just follow trading plan sajalah. Okay, top glove ni semua counter-counter healthcare. Sebabkan case COVID je lah. Tapi kena hati-hati ni. Ni ada short term. Maybe akan berlaku short term retracement dulu. Maybe dia test moving average 50. Kena berhati-hati lah dalam masa minggu depan ni. Untuk counter ni lah. Setting. Arrow lah. Mana arrow? Yep. Maybe ke situ dulu. Okay. Harta. Doji. Adalah melemah sikit lah. K plus ni still naik lagi. Pegang 40%. MyEG. Belum beat previous high lagi. Dia kena, yang eloknya dia beat previous high lah. Dia melepasi previous high dia. Barulah kita kata dia stronger uptrend. Maybe dah mula reversal. X in, okay ngam. Tapi maybe ada chances untuk dia retracement juga. Ini kalau dah satu hari naik, ada chances dia nak naik hari kedua. Hari kedua naik, ada chances hari ketiga dia nak naik. Biasanya macam itulah, nak naik banyak. Tapi lepas pada 3 hari tu selalunya jarang lah. Okay, dia akan mula retracement. Okay, Supermax ni pun dah candlestick pun dah mula mengecil. Kita takut dia dah mula retracement lah. Okay, Tenko ngam. Samalah, maybe 2-3 hari dia akan rest dulu. Sebab tu trading plan, recommendation dalam guna screener ni kita pakai dalam antara 5 ke 10 hari. Okay, Axiata cantik kak. Dia dah close atas pada moving average 50 dan juga previous high. Macam tu. Okay. Okay, next. Ada lagi tak? Pukul 10.59. Kita tengok screener apa yang kau nak. Wansday, Cik Wansday, minta maaf ya, saya tak boleh nak jawab ni, nak tanya pasal untuk entry ataupun untuk sell, untuk buy. Okay. Tapi saya akan komen lah dari segi trending dan sebagainya. Okay. So kita ambil pre-closing jugalah. Okay, pre-closing ni untuk short term trade. Okay, kita tengok ke plus. So kita letak satu lagi. Buat senarai baru. 30
22 pre-closing. Okay. Kita cuba. Ni untuk very short term trade, untuk macam style BTST dan sebagainya lah. Okay, lepas pada tu maybe dia akan, biasanya lah dia akan retracement dulu sebelum dia sambung naik dalam masa 5 ke 10 hari. Itu behavior yang biasa. Tapi tak semestinya sebab dia bukan 100%. Maybe kalau saya boleh kata maybe 70%, 80% chances sajalah. Okay. Cap plus, hex in. Supermax Tenko Aziata Solutan. Supermax Tenko Aziata Solutan. Pre-closing ni memang fokus kepada macam BTST punya style lah. Okay, sini Mastron PK. Mastron apa? Mastron PK Sim. Okay, Mastron. PK ni tak ada dalam list tadi kan, BTF tadi. Okay, jom tengok. Sim macam mana? Sim okay. Tapi dia tak ada yang dia tak keluar gandistik hitam tu lah. Okay. PK. Okay, nice. Mastron tadi kita dah tengok kan. Okay. CS Scenic dah tengok. Okay, ngam juga. Solutan. Oh, tu dia. Screener ni actually korang boleh guna masa market live tapi dia delay 15 minit. Okay. Jadi kalau korang ada apa combine screener ni guna dengan real time data yang korang ada dekat platform broker, dah cukup lah. Cari tengok counter tu ada keluar je, tengok apa yang berlaku latest. Sebab counter tu delay 15 minit kan. Start pukul 3 korang try lah tengok dalam screener tu. Kalau apa yang keluar, cuba tengok harga dia berapa dan sekarang harga berapa. So dia sebab dia ada delay 15 minit guys. Okay, ni semua ngam lah pada pendapat saya lah. Alright. Okay, so soalan daripada Muhammad Hidayat ni, Solutan. Solution lah sebenarnya, tapi saya baca macam tu kan. Jawapannya okey. Tapi kena ingat, ni bukan saya komen untuk trade. Saya komen dari segi teknikal, benda ni uptrend. Ya. Okay, so ni contoh lah, contoh. Okay, so kalau nak yang apa awal, boleh boleh join saya lah. Okay, so ini dia kata potential swing trade. Ni penny stock ni memang saya bagi dalam grup, cuma saya akan pilih-pilih yang saya rasa yang okey saja, yang kena dengan saya punya kriteria, which is sangat ketat lah sebenarnya, barulah saya share. Okay. 16 sen ni berapa bulan ni? 18 Oktober kat sini ni. Masa dah ZAS dah naik tu orang kata apa? Oh, ni harga dah tinggi. Which is betul lah. Betul, tapi kita ada kriteria kita bukan untuk buat intraday tapi untuk swing. Yang asas sekali ialah moving average 10. Tapi bukan yang itulah yang bukan itu saja. Saya ada strategi lain lah yang saya pakai, okey. Dan strategi itu bukan rahsia. Cuma apa? Dia customize sajalah macam SOP pilot lah kan. Dia nak kena tekan tu, nak kena tekan ni, tengok yang tu, tengok yang ni, tengok macam-macam. Dan barulah kita go ataupun no go. Saya ada buka kelas dulu, tapi ramai yang tak faham lah. Ramai yang tak faham saya ajar. Saya cerita saya punya method tu, tapi ramai yang tak boleh. Adalah yang daripada berapa? Saya rasa dekat 100 lebih kot saya punya student. Saya buat 10 orang, 10 orang, 10 orang. Maybe lebih kot. Sebab buat sejak 2019. Sebulan sekali dapat 10 ataupun kadang-kadang 5 6. Saya rasa lah ada 8 orang je kot yang faham lah. Yang faham dan dia dah modify jadi yang dia punya. Sebab saya ada keep in touch lah dulu dengan beberapa orang ni. Dia steady lah kiranya sekarang ni. Cuma dia masih lagi tak berhenti kerja. Walaupun dia dah power, tapi tak berhenti sebab trading dah jadi senang untuk dia, tak perlu tengok market selalu. Sebab memang dia tak fokus intraday. Saya pun cakap tak payah fokus intraday sebab kita tak ada masa kita nak tengok.
Okay, fokus kepada swing trade. Maknanya kita cari kaunter yang bagus, kita beli dan kita target dalam masa 5 hari. Kita monitor sejam sekali, tengok kan. Dalam masa 5 hari, 5 ke 10 hari tu, fokus yang tu. Bukan setakat kita boleh dapat untung yang banyak, tapi kita pun tak ada stres nak kena jaga kaunter tu setiap hari. Alright. So benda ni kiranya bukan nak kata dah bagus ke, dah okey ke apa ke, pun bukan nak kata dia dah terlambat. Ikut masing-masing punya, sebab market kita dynamic. Ada orang yang baru beli sekarang dan ada orang yang tengah nak menjual. Jadi kita kena timbang antara benda tu. Kalau banyak seller, harga akan mula bearish. Kalau masih lagi banyak buyer, harga akan mula akan maintain bullish. Macam tu. Jadi dekat sini pada pendapat saya masih lagi banyak buyer. Dekat sini saya dah kurang pasti sebab dah sampai dekat area target saya. Okay. Tapi tak apa-apa pun, try lah tengok kan. Sekarang ni dah harga 30 sen. Okay, counter yang low base ni memang sedap nak trade. Tapi kalau salah langkah, akan tersangkut 1, 2, maybe 3 tahun. Okay. So ni soalan Cik Muhammad Hidayat lah. Okay. Jedem. Cik Syarudin dah share ke ni? Oh, pada pendapat saya, Jedem ni bagus. Tapi ini kategori yang saya hashtag tadi tu, hashtag beli peram lah. Kalau apa, korang kena study ni Wyckoff punya analysis method. Sebab dia tengah, pada pendapat saya lah, dia tengah accumulate lah kat sini. Okay. Sama ada jadi breakout ni, possibly tak jadi breakout kat sini, maybe ada lagi satu dekat belakang ni. Dia ada fasa-fasa dia A, B, C, D, E. Jadi buka internet, Google Wyckoff method, tengok dekat stock chart punya chart school ke apa, tahu website tu, dia akan bagi tahu fasa-fasa ni. Korang kaji situ. Ini ngam. Cuma bukan short term trade ke apa ke, kena study Wyckoff ini, maybe fasa accumulation lagi. Maybe dia akan breakout lagi sekali kat sini. Okay. Hyaptech. Okay, no. Okay, siapa-siapa yang tanya tu jangan lupa tolong share dengan kawan-kawan. Overall masih lagi bawah pada MA50. Dari segi volume tak adalah strong sangat kat sini. Okay. So belum pasti lagi. Benda ni overall tengah downtrend. Kalau dia boleh breakout atas MA50 ni, breakout ni bukan breakout sikit, timbul naik, tapi saya rasa kalau dia naik 28 ke, better lah, stronger signal kat situ. Tapi ni dah mula bearish sikit itulah. So dia dah breakout sini, naik sikit lagi 28, lepas tu dah jumpa satu lagi resistance. Lepas tu naik sikit lagi dah jumpa satu lagi resistance. Macam mana nak macam mana, susahlah nak tembuskan, ada banyak lapis dinding dalam masa yang dekat, dalam tempoh masa yang dekat. Okay. So apa pun, kalau ada trading plan yang sesuai untuk penny stocks yang macam ni, silakan. Okay. Pada saya ni memang bullish lah. Tapi dalam dia bullish untuk short term ni, dia masih lagi strong bearish sebab di bawah moving average 50. Bawah moving average 50 situ. Okay. Siapa tanya ni? Oh, Syahrizal. Kalau sebulan untuk bersih 1000, kira okey ataupun kena belajar lagi? Ish, tak boleh tanya saya macam ni. Sebab kan, kalau modal 1000, untung bersih 1000, mantap. Okay. Tapi, kalau modal 100,000, untung bersih 1000 sebulan, kurang bagus lah. Tapi masih lagi okey sebab dia tak rugi. So pulangan yang sesuai lah dalam stock market ni, average kalau dapat 2% sebulan tu pun saya rasa dah okey. 2%, 3%. Ni untuk bersih lah. Ada setengah-setengah orang yang bagus sikit dapat 8%, 10%. Ada yang lagi bagus dapat 20, 30%. Tapi ini untuk trade saham saja. 20% tu tak susah sikit lah. Okay? Tapi untuk saya cakap ni untuk trade saham. Kalau korang trade instrumen lain dalam Bursa Malaysia, contohnya macam structured warrant dan sebagainya, tak mustahil satu hari 10%. Tak mustahil. Tapi benda tu dia non syariah lah. Macam structured warrant, HSI dan sebagainya. Kau boleh tengok sendiri ya. So terpulang lah
pada saya kan minimum kalau boleh buat net profit tu dah kira bagus. Sebab ramai maybe 70-80% daripada trader tak berjaya nak buat net profit untuk konsisten lah bulan ke bulan. Okay. So dah dapat 1,000 sebulan tu ngam lah, memang dah sangat bagus. Okay. Tak payah nak target 2-3 ribu, 5 ribu. Sebab kalau kita dah boleh konsisten target yang macam tu, kalau boleh konsisten lah. Okay. Maknanya kita tinggal nak besarkan sikit lagi modal kita. Kalau kita double up, most likely lah. Unless kalau modal kita bawah pada 1 million lah, saya rasa kita boleh scale up. So kalau kita dah boleh buat 1,000 sebulan, kita double up, maybe kita akan dapat, kita boleh consider untuk double up kita punya profit tu. Pada pendapat saya, benda ni betul selagi modal kita di bawah pada maybe lebih kurang dalam 1 juta ataupun 500,000 macam tu lah. Once modal kita dah besar, dah lebih macam tu, dia punya scalability tu dah mula kurang. So kalau modal 500,000 kita boleh buat 30,000 contohnya sebulan kan. Kalau kita naik 100,000, tak semestinya kita boleh konsisten dapat 60,000. Sebab dalam stock market ni dia bidding process dan dia ada actual real life person ataupun entity the other side. So dan satu lagi, kita punya kuantiti saham adalah terhad. Sebab tu fund manager yang besar-besar, PNB ke siapa, KWSP ke, dia tak boleh nak dapatkan profit yang besar sangat sebab stock market kita tu terhad banyak tu je. Okay? Kalau seorang dah pegang 20%, seorang lagi dah pegang 20%, so lepas tu lagi seorang pegang 30%, jadi tinggal berapa? 30, 20, 20, 40, 70, tinggal 30% lagi yang dalam market. Jadi 30% tu kalau kita seorang pegang 30% tu, market, katalah duit kita banyak sangat kan. Okay, kita pegang seorang 30% dalam tu. Jadi benda tu dah tak boleh nak bergerak dah sebenarnya. Okay. So kalau ada kita duk manipulate pun, kita duk hold harga, jadi ada orang buy sikit, beli 0.0001% daripada kita, beli sikit. So memang harga boleh naik, tapi once kita nak jual modal kita yang sebanyak macam tu, possibly tak ada siapa pun yang sanggup nak ambil. Jadi harga akan crash juga. Jadi benda ni next level punya thinking lah. So scalability yes, but up until berapa lah amount tu, maybe 500 ke 800,000. Atas pada 1 million tu saya rasa dah mula susah lah kau nak scale up, unless you are very good lah. Okay, pada pendapat saya macam tu. Tapi overall kalau dapat untung bersih, memang itu yang terbaik, dan itulah adalah impian trader sebenarnya, untuk dapatkan net profit sebulan dan konsisten. So once dah konsisten tu, just scale up sajalah, up to certain level lah. Okay. Terima kasih banyak soalan Syarizal Ijan. Okay, alhamdulillah. Terima kasih. Tahniah kalau boleh dapat yang macam tu. Okay. Macam saya cakap tadi lah, kalau modal 1,000 dapat 1,000, mantap. Okay, 100%. Tapi kalau modal 100,000 dapat untung 1,000 pun bagus juga sebenarnya, sebab masih lagi profit. Ni modal 20,000, okay lah. So satu daripada ni lebih kurang dalam berapa? 2% sebulan. Okay kan? 2% ke? Tekan kalkulator jap. Aku buat lemah lah macam ni. Satu daripada 20. 5%. Bagus. Bagus gila. 5% sebulan. Dan benda ni dia bukanlah, saya faham, orang lain kena faham juga. Kalau dia dapat 5% tu, kadang-kadang dia dah gain 10%, dia rugi daripada 10% tu, dia rugi 5%. So net profit dia 5%. Sebab benda ni memang berlaku dekat saya pun. Kita punya gain kadang-kadang kita dah sampai 30%. Kita punya profit bulan tu, tapi decision yang salah, dia potong, tinggal banyak tu. Okay. So bila saya kata, okay, dapat 5%, dapat 10%, orang kata, bagus lah kan. Tapi sebenarnya total yang gain sahaja boleh cecah sampai 30% kan. Tapi dicampur pula dengan kita punya yang losses. Sebab trade ni bukan saya buat satu trade je sebulan, saya buat banyak. Okay, kadang-kadang sampai berapa tahu, 20 jugalah untuk sebulan tu. Okay, so sebab kadang-kadang satu hari tu beli 2-3 counter, lepas tu besok beli yang lain. Kita spread kita punya risk tu based on kita punya risk management. Jadi orang nampak lah macam kalau sebulan tu saya buat 10%, contohnya kan, macam wow 10% kan.
Tapi dia tak tahu kita dah rugi dah banyak juga. Kadang-kadang rugi tu sebanyak yang kita gain. Kita dah dapat 10,000 contohnya. Sebenarnya kita dah gain 20. Tapi kita dah rugi 10,000 lagi tu. Tinggal 10 je. Macam tu. So bila bila bercerita macam tu hopefully boleh buka lah mata kawan-kawan supaya tak nampak benda ni macam sentiasa benda yang best. Tapi once dah faham, once dah konsisten, pada saya lah, scale up sajalah. Banyak ni. Okay, 5% sebulan memang dah bagus. Bagus. Okay, sebab dengan risiko yang kita hadap tu, sangat besar sebenarnya. So kalau boleh buat net profit tu memang ngam. Okay, kalau Sifu model 50k, tuan fokus pada intraday atau swing atau separate? Separate. Saya punya, Kek Syahrizal Jan, saya punya style, dulu sebelum ni saya fokus kepada buat intraday trades. Lepas pada tu, intraday trade saya tu ada yang jadi, ada yang tak. Ada yang jadi, ada yang tak. So, dia punya drawdown tu agak tinggi jugalah. Okay. Dan kemudiannya, saya tukar sikit strategi. Saya fokus kepada counter yang kita boleh swing. Lepas tu baru buat intraday kat situ. So, kalau intraday trades kita tu tak jadi dekat situ, kita tukar plan B, kita swing. Macam tu. So, dalam masa 5 ke 10 hari tu, biasanya dia akan jadi net profit. Tapi bila kita tukar plan kita tu, risk reward kita tu akan bertambah besar. So kalau kita asal plan kita cut loss dekat 3% untuk 2% lah kot intraday, kita dah terpaksa hadap daripada 2% tu kita jadi 5% ke maybe 8% untuk kita absorb dia punya swing turun masa T2, T3, T4 tu. Kita kena tukar lah. So bila kita hadap risiko yang lebih besar, maybe kita kena reduce position kita ataupun just biar je kat situ, tapi kita kena hadapi loss yang lebih besar lah. Okay, tapi benda ni dah kena plan siap-siap dalam kepala. Kalau per trade kita tu 2% tu maybe 300, kita kena tukar plan, maybe kita terpaksa loss 1,000 dulu sebelum dia naik. So kalau dah ready tu, dah okey lah. So bila saya tukar macam tu, personally saya rasa hidup saya lebih tenang lah. Okay, buat kadang-kadang counter yang kita trade intraday jadi, terus cabut je. Kalau dia tak jadi, at least kita dah pilih counter yang sesuai untuk buat swing trade. Fokus tukar plan lah, jadi plan B. Macam tu. So counter yang intraday okay, ada signal buy, tapi dekat dalam daily chart ke nak swing ke tak boleh, tak sesuai, dan maybe masa tu kalau tak jadi kena cabut. Sebab tak tahu apa nak jadi. Seminit lagi pun tak tahu, sejam lagi pun tak tahu, besok pun kita tak tahu apa nak jadi. So saya punya plan macam itulah. Dan saya akan bagi-bagikan, bukan beli satu counter, dua counter, tiga counter, tapi satu counter tu saya akan limitkan dia punya trade, loss per trade tu RM1,000. Maybe kadang-kadang dia 3 bit, kadang 5 bit, kadang 10 bit, tengok level resistance kat mana, support and resistance kat mana. So setakat ni saya konsisten lah, sama ada risk per trade tu RM500 ataupun RM1,000. So itulah, kadang-kadang saya beli 300 lot, 500 lot, kadang-kadang beli 500 tu maksimum lah. Okay. Tapi beli dalam range tu. So kena prepare untuk plan yang macam tu. Jadi saya akan beli maksimum setakat tu saja 500. So ada modal lagi saya akan fokus counter lain. Kalau ada modal lagi fokus counter lain. Okey, jadi bila ada modal yang besar sikit ni, kita sebenarnya kita boleh kurangkan risiko kita. Jadi kalau kita beli 3 ataupun 5, satu tak jadi, kita ada lagi 4. 2 tak jadi, ada lagi 3. Jadi yang 3 ni kita harapan kita dia akan naik dan mengalahkan ataupun beat losses yang sebelum ni ataupun yang 2 3 yang tak jadi tu. So kalau modal kecil, let's say macam 5,000 ke ataupun 1,000 ke bawah, susah sikit. Kalau kita beli tu, kita boleh beli satu je. Dan kalau satu tu gagal, memang 100% fail. Dan modal kita daripada 1,000 dah kurang jadi 800. Kita try lagi, lepas tu kurang lagi kan. So risiko. Tapi tak mustahil untuk jadi macam tu, untuk grow. Cuma ya berisikolah bagi saya, sebab saya pernah try juga untuk buat 1,000 tu. Dia mula profit, lepas tu bila loss je dia loss, turun banyak jugalah. Okey, lepas tu mula profit balik loss. Jadi dia banyak mencuba jiwa. Bukan tak mustahil.
sorry, bukan mustahil tapi susah, tough. Kalau 5,000 slightly better, kita dah boleh beli 1 ataupun 2 kaunter kat situ. Maybe 3 kaunter kita try adjust. Tapi kalau 5,000 tu biasanya untuk 1 kaunter sajalah. Okey. Lepas pada tu 10,000 dan ke atas tu kita dah boleh apa, allocate management tu dengan lebih lebih baiklah. Ni pendapat saya je. Okay. So ya, saya punya macam jawapan soalan-soalan last ni, fokus pada intraday ataupun spread ataupun separate, ya betul, saya akan fokus pada swing. Okay, tapi intraday saya akan fokus pada saya akan trigger untuk trade intraday pada counter yang boleh swing sahaja. Sebab benda tu lebih selamat. Kita tak jadi plan A, kita ada plan B. Kalau counter tu intraday saja okey tapi swing tak okey, dan sama ada saya tak masuk ataupun masuk dan cut loss kalau benda tu tak jadi. Itulah. Okey. Sekarang 11:21. Terima kasih banyak. Saya rasa itu saja. Oh, jap saya akan sharekan link untuk kita punya watchlist ni. Mana? Hari ni 31 kan? 31 BTF. Okey, saya share jap. Ni link dia. Kita kongsikan senarai. Ni saya bagi kat Topong Bursa. Okey, bagi dia. Ni satu link dan link kedua BTF dengan PC kan? Okey, 31/10/22. Kita onkan kongsi senarai, kongsi copy paste. Ini BTF. BTF. Ni PC ataupun pre-closing. Okey, so kita ataupun saya dah pastekan dia punya link tu. Siapa-siapa nak tengoklah. Okey, kita punya results hari screener kita hari ni. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Siapa yang tak ada akaun CDS lagi, buka akaun dengan saya, hantar satu WhatsApp, saya akan reply dengan dia punya kaedah macam mana nak apply. Okey, itu saja. Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan selamat malam.